Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Untuk kelas kita pada hari ini, cikgu akan sambung tajuk berkaitan dengan tenaga dan kuasa foton, dan kita akan buat pengiraan bagaimana pengiraan yang kita boleh laksanakan untuk mengira. Contohnya kita nak kira berapakah bilangan foton yang dipancarkan. Okey, untuk yang ini cikgu buat sedikit ulang kaji di mana tenaga cahaya E dipindahkan dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton, yang idea yang dikeluarkan oleh Albert Einstein. So kita boleh tulis E sama dengan HF, di mana E ini adalah tenaga cahaya, H adalah pemalar Planck dan juga F itu adalah frekuensi gelombang cahaya. So unit dalam hertz. Kemudian untuk gelombang elektromagnet, kita sebenarnya kita boleh kembangkan rumus di atas, iaitu dengan kita memasukkan nilai C sama dengan F lambda. Kalau kita belajar sebelum ini dalam gelombang, kita belajar V sama dengan F lambda. Tetapi V ini kita merujuk kepada kelajuan cahaya. Jadinya kita boleh gunakan simbol C untuk kelajuan cahaya sama dengan F lambda. Dan kita gunakan, jadikan F ini sebagai pemalar di sebelah kiri, so C bahagikan dengan lambda, dan kita gabungkan rumus ini dalam rumus tenaga cahaya. So kita akan dapat satu rumus yang terakhir, iaitu E sama dengan HC per lambda. Okay, dan pemalar Planck ini adalah satu nilai yang constant, constant value. So jadinya biasanya soalan akan berikan pemalar tersebut. Untuk kita nak menyelesaikan soalan berkaitan dengan tenaga dan kuasa foton, kita akan gunakan rumus masih lagi E sama dengan HF, dan kita andaikan N foton dipancarkan dalam sesaat, maksudnya per saat. Maka kuasa foton P ialah jumlah tenaga yang dipindahkan dalam masa sesaat. Jadinya apa yang kita boleh buat? Rumusnya adalah P. P iaitu kuasa foton. Kenapa ambil P? Mungkin dia nak ambil kira sebagai power. Sama dengan NHF. So N ini merujuk kepada bilangan foton. HF sama dengan NHC per lambda. C per lambda ini datang daripada unit ataupun rumus frekuensi. Okey So jadinya kita akan dapat rumus yang kedua, iaitu P sama dengan NHC per lambda. Okey. Mari kita lihat contoh soalan. Kita terus kepada soalan praktis formatif 7.1. Dan kita cuba buat latihan ini. Kita Okey, kita lihat soalan nombor 1. Dalam soalan ini diminta berapakah frekuensi dan tenaga bagi satu foton dengan panjang gelombangnya 10 nanometer. So, dekat sini kita boleh senaraikan dahulu apa yang diberikan. So diminta dekat sini frekuensi itu berapa dan tenaga bagi satu foton. So dia ada dua rumus dekat sini. So untuk kita menyelesaikan soalan ini, dia dah bagi nilai panjang gelombang 10 nanometer. So panjang gelombang kita boleh tulis lambda. Lambda sama dengan kita tulis dahulu 10
darab 10 negatif 9 meter. Okay, kita dah tulis dah dahulu punya nilai dia. Kemudian kita ambil ataupun kita guna rumus frekuensi iaitu F sama dengan C per lambda. So di mana C ini adalah nilai kecutan ataupun nilai kelajuan cahaya. So kita guna 3.00 darab 10/8 per lambda yang dibagi tadi 10 darab 10 negatif 9 meter. Okay, dekat sini hati-hati negatif 9 ini kamu jangan terlupa tulis. Ini adalah prefix number. So kamu akan dapat, bila kamu tekan calculator, kamu akan dapat 3 darab 10 kuasa 16 Hertz. Okay, sekarang kita dah dapat frekuensi. So kita dah menjawab soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua, dia minta tenaga. So tenaga bagi satu foton, rumus yang cikgu dah tunjukkan sebelum ni, E sama dengan HF. So sama dengan H ini adalah pemalar atau pemalar Planck. So jadinya dia soalan ni tak bagilah tapi sebenarnya pemalar ni adalah satu nilai yang tetap. So kamu boleh tengok dekat tujuh balik nota, iaitu pemalar Planck adalah 6.63 darab 10 negatif 34 darabkan dengan frekuensi yang kita dah kira tadi, iaitu 3 darab 10 kuasa 16 Hertz. So dekat sini jangan buat kesilapan untuk mengira frekuensi sebab dia akan mengganggu kepada pengiraan tenaga. So dan akhirnya kita akan dapat, kita tekan calculator, kita akan dapat 1.99 darab 10 kuasa negatif 17. Unitnya adalah apa? Unit adalah joule. Sebab dia adalah tenaga. So kita dah dapat dah pengiraan, satu untuk frekuensi, satu lagi untuk tenaga. Cikgu akan tunjukkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua untuk berdasarkan soalan formatis. Soalan formatis ini, soalan yang kedua lah. Soalan yang kedua ini, kita lihat. Dia ada bagi berapakah bilangan foton. Dia minta bilangan foton. Bilangan foton maksudnya dia nak nilai N yang dipancarkan sesaat oleh lampu cahaya hijau. Dia bagi cahaya hijau yang berkuasa 50 watt. Ada 50 watt. Dan dia bagi nilai frekuensi cahaya hijau tersebut 5.49 darab 10 kuasa 14 Hz. So di sini cikgu suka kalau kamu catatkan dahulu, keluarkan dulu apa yang dia bagi maklumat. So power dia bagi sama dengan 50 watt. Kemudian frekuensi dia bagi berapa frekuensi? Kita keluarkan dahulu 5.49 darab 10 kuasa 14 Hz. Apa lagi nilai yang diberikan? Dia dah tak bagi dah. Cuma dia bagi, dia minta apakah nilai N. Okey. Di sini kita boleh gunakan terus rumus P yang diberikan yang cikgu dah tunjuk tadi. P sama dengan N H F. Okey. So sekarang ni kita nak nilai N kan. So N sama dengan, kita jadikan dia sebelah kiri sebagai satu pembuluh ubah. N sama dengan P dibahagikan dengan HF. So N ini adalah bilangan foton yang kita nak cari. P ni adalah kuasa yang dikeluarkan oleh cahaya hijau ataupun lampu cahaya hijau
iaitu 50. Kemudian kita bahagikan dengan nilai H itu adalah pemalas Planck iaitu 6.63 darab 10 negatif 34. Okey, panjangkan sikitlah bahagi ni. Kemudian didarabkan dengan frekuensi dia dah bagi 5.49 darab 10 kuasa 14 Hz. So kamu tekan kalkulator, hati-hati apabila menekan kalkulator, terutamanya nilai-nilai kuasa ni. Dan kita akan dapat 1.37 darab 10 kuasa 20. Unit dia apa? Unit dia second negative 1 ataupun per second. So, ini adalah bilangan foton yang dipancarkan sesaat. Banyak tak? Memang sangat banyak. Yang dipancarkan oleh lampu hijau ataupun lampu cahaya hijau. So macam kita belajar sebelum ni lah, setiap warna akan memberikan nilai frekuensi yang berbeza. Okey, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu boleh faham latihan yang telah diberikan. So itu saja. Jangan lupa untuk isikan link kehadiran. Sekian, terima kasih.